Separuh akhir Piala Malaysia 2010 menemukan Negeri Sembilan dan Johor FC buat kali yang kelima musim ini dengan peranan pertama di Stadium Tunku Abdul Rahman di Paroi ini. Negeri Sembilan tanpa kehadiran Idris Karim dengan tugas tersebut terpaksa dipikul oleh Ching Hong Aik, manakala Wan Jamak masih lagi percaya akan Syaurin Abu Samah dan juga Halim Zainal di bahagian hadapan serta Syafiq Abdul Rahman diturunkan dalam kesebelasan utama kali ini. Manakala Johor FC pula, biarpun dilaporkan Eddie Helmi juga dengan Khairul Ismail mengalami kecederaan serta Rashid Ayah, tetapi kesemuanya ada dalam kesebelasan utama. Azwan Zain sedang cuba mencipta sejarah memberikan kemenangan yang pertama kepada Johor FC dalam pertemuan dengan pasukan Negeri Sembilan sepanjang musim ini. Negeri Sembilan 13 perlawanan dalam saingan Liga, mereka menang 8, seri 1, kalah 4. Bagi Johor FC yang menduduki tempat yang keempat, bermain di gelanggang lawan ya, mereka menang 6, seri 2, kalah 5 kali. Okay. Di malam ini bagaimana karakter pemain-pemain Negeri Sembilan tanpa Idris di bahagian tengah yang sememangnya sentiasa memberikan suntikan semangat kepada rakan-rakan yang lebih muda di barisan hadapan. Ya, ketiadaan Idris tentunya memberi Rizal perlu bekerja lebih kuat lagi untuk terus membantu dan memperkukuhkan bahagian tengah yang begitu penting ini. Kunalan di seberang sana. Berdepan dengan bek kanan untuk Johor FC adalah Rizal Roslan. Muhammad Rizal Roslan namanya. Anda perasan ataupun tidak, Ching Hong Aik dalam ini di barisan hadapan. Alright, itu yang menariknya. Kerana pemain ini kalau ikutkan rekod berusia 37 tahun. Pemain yang paling senior lah di tengah padang malam ini. Ya, selalu main bahagian back. Ini orang selalu semakin berusia bermain semakin bawah. Tetapi Ching Hoi telah membuktikan bahawa semakin berusia beliau boleh main semakin naik, itu main di bahagian atas, dan kini menjadi membantu Syarul Rain di bahagian serangan. Ini ada teori lain nih, teori yang berbeza sikit nih. Tapi saya puji Ching Hong Ek berumur 37 tahun tetapi mempunyai semangat keazaman dan masih lagi keazaman untuk bermain dengan begitu tekun dalam Super League ini. Bukan mudah Bukan mudah nak kekalkan prestasi ini. Okey, Wan Jamak Hassan bukanlah orang asing dengan pasukan Johor FC, biarpun tidak pernah mengendalikan Johor FC, tapi rata-rata dikenal pemain-pemain dari pasukan Johor ini. Khairul ataupun Boy di bahagian tengah, Eddie Helmi di bahagian hadapan, Amsani, mencari Badrul Abdul Khalid, pemain nombor 26 itu. Kalau kita lihat ya, ketika Johor FC menerima bola saya dapat lihat ada 5 orang pemain di bahagian tengah, 3 di bahagian midfield. Ini agak berbeza dengan pasukan-pasukan yang lain yang kerap menggunakan formasi 4-4-2, tapi bagi Johor FC agak berbeza sedikit. Sekarang ketika bertahan 5-4-1. Cepat. Satu jaraknya begitu baik di antara bahagian tengah dan juga bahagian pertahanan. Syafiq sebentar tadi, keadaan keluar oleh Rizal kerana tidak mahu melakukan kesilapan. Malah dapat dilihat juga bahawa Anis agak lambat di sana dalam usaha untuk membantu Rizal Roslan. Diharapkan bahawa dia tidak rusty ya. Dia masih ada lagi sentuhan. Satu in-swinger baik, terlepas Anis Farun. Johor FC bekerja keras. Halim, sepatutnya sentuhan boleh dilakukan oleh Syarul Rain. Bola itu hanya melintasi sahaja hadapan pintu gol. Nampak dengan jelas tendangan Halim begitu padu dan bermula daripada tendangan sudut ini. Cukup baik tendangannya mencari Syukur Adan. Namun begitu Rizal yang cuba menampan, gagal, dan kita lihat bagaimana Halim begitu baik sekali cubaannya, gagal disentuh oleh Syarul Rain tadi. Saya rasa Negeri Sembilan masih lagi
banyak melakukan serangan dan juga masih lagi menguasai perlawanan permainan. setakat ini. Ya. Halim Zainal di bawah, belum lagi mendapat ruang. Saya rasa malam ini juga Azwan akan meminta pemain-pemainnya supaya mengawal Halim Zainal. Cross dari Eddie Helmi tak ada rakan, tapi Rizal Zabri perlu berhati-hati. Cantik turning yang dilakukan untuk keluarkan bola dari kawasan bahaya sampai kepada Khairul. Khairul mencari ruang dengan rembatan. Percubaan kaki kiri yang dilakukan oleh Khairul Ismail. Dia dah meminta isyarat, dia tak boleh nak teruskan permainan ini ataupun dia minta rawatan. Kerana selepas lembatan kaki kiri tadi, bola tu penjaga gol boleh tangkap ataupun tolak ke tepi. Satu lagi in swinger yang dilakukan. Kali ini dari Syafiq pula yang berada di belakang. Seolah-olah seolah-olah seperti free header saja untuk Syafiq tadi, namun begitu lompatannya tidak begitu tinggi untuk menyambut hantaran yang dilakukan oleh Ching Hong Ek tadi. Ching Hong Ek sekali lagi. Goal! Bola masuk ataupun tidak dari Syukur Adan. Izwan Jarudin menyelamatkan di hadapan, betul-betul di atas garisan. Siapa, Izwan ataupun Ridwan Maon? Tetapi satu lagi free header di sini dari Aidil. Aidil sebenarnya, bukan Syukur. Dan Ridwan Maon berjaya menyelamatkan Anis dan juga Johor FC. Mengasak menerusi Eddie Helmi. Sekarang ini dibantu Ridwan. Lambat Azizan, sataran 1-2. Zainal gerakan yang cukup baik Zainal. One touch football dari Johor FC. Tiba-tiba Sani Anwar Kamsani kali yang kedua dia diuji. Memang satu gerakan bermula daripada Eddie Helmi. Seperti mana saya cakapkan tadi Zainal, Eddie Helmi dapat bola tepat kepadanya, beliau boleh melakukan sesuatu. Biarpun menguasai permainan, tetapi Negeri Sembilan masih belum berupaya untuk mendapatkan jaringan yang mereka perlukan. Reza Roslan tertekan menghadiahkan sepakan penjuru yang ke-6 untuk Negeri Sembilan di sebelah kanan. 6 tendangan sudut yang ini menunjukkan betapa pertahanan Johor begitu tertekan sekali dengan setiap asakan dan juga serangan yang dilakukan oleh pasukan Negeri Sembilan. Syafiq di sebelah sana, tangkapan yang kurang kemas dari Anis Baron. Permainan diteruskan. Saya dah kata hantaran lintang, corner kick, semuanya memberikan masalah kepada Anis Farun. Syukur Adan sepatutnya dapat melakukan follow up yang lebih baik lagi dengan rembatan kaki kiri yang dilepaskan oleh Syukur Adan. Ya, kesilapan yang begitu saya rasa cukup besar dilakukan oleh Anis tadi. Terlepas Halim. Ya. Tengku Kayum. Peluang terbaik Dibelakang oleh Hamsani. Kosong di bahagian tengah sekarang ini. Okey, di mana kedudukan Eddie? Berada pada kedudukan outside juga. Cepat antara Rahman Zabul dan juga Aidil Zafwan. membaca gerakan yang cuba dilakukan oleh pemain. Anda lihat UFC, ya. Syukur dia tahu tak ada center forward untuk Johor FC yang benar-benar mengancam. Jadi di situlah dia kata baik aku naik. Ya, betul. Beliau telah membaca sebagai pemain yang cukup berpengalaman. Dapat membaca situasi yang cukup berkesan sekali. Kerana Eddie hanya seorang saja di atas dan Ataupun Eddie boleh dijaga. Ya. Dan Eddie dibiarkan dijaga oleh Aidil. Dan kepantasan Aidil sudah tentunya kita semua sedia maklum. Di situ ada advantage untuk Aidil. Ini dia Syukur. Jadi penggerak pula. Jauh hantaran mencari Halim Zainal. Larian yang cantik dari Halim. Kawalan bola untuk Syahurin. Gunalan. Rahman Zabul menanti di belakang. Dapat juga terbuka. Cantik. Oh, dia dapat. Dia dah angkat tangan. Dia dah angkat tangan meminta bola tu. Bola betul-betul sampai ke kepalanya. Zainal, bukan saja itu Zainal. Beliau lari ke arah laluan bola tadi untuk memintas, untuk memotong bola. Kita lihat bagaimana beliau berlari ke arah bola, memintas lebih tinggi lompatannya
mengatasi Khairi. Ya, mengatasi Hairil. Lebih tinggi lihat hantaran tandukannya dan cukup tindakan ini memang saya rasa cukup terpuji. Sekarang sepakan percuma. Anis Harom, anda harus berhati-hati. Ching pasti akan menghantar bola ini betul-betul di hadapan pintu gol dengan ramai pemain-pemain jersey kuning. Di belakang sana yang menanti adalah antara Aidil ataupun Syafiq. Sepakan penjuru. Lihat saja bagaimana Hamzani yang ketua pasukan Negeri Johor FC bertindak dengan begitu baik sekali. Beliau saya dapat lihat lari ke arah bola mengganggu, tidak memudahkan Aidil untuk melakukan tandukan. Inilah jumlah penonton paling besar di Paroi. Mereka mahukan jaringan, mereka mahukan kemenangan dicipta pada malam ini untuk pasukan mereka, untuk perlawanan yang terakhir musim ini bagi Negeri Sembilan di sini. Saya kena betulkan. Tamat permainan, 1 kad kuning saja yang dilayangkan tanpa sebarang jaringan. 8 sepakan penjuru untuk Negeri Sembilan, 2 untuk pasukan Johor FC. Dengan Rizal Zamri Yahya mengalami kecederaan dikeluarkan. Penyokong-penyokong Sang Lebah boleh menarik nafas lega kerana untuk 45 minit yang kedua nanti mereka akan cuba mempertahankan kedudukan, dibawa pulang ke Pasir Gudang. Tetapi bagi Negeri Sembilan, mereka perlukan gol dan juga kemenangan sebagai bekalan untuk ke sana. Memang cukup berdisiplin kerana mereka dapat mempertahankan, dapat membantu Anis Farun biarpun agak goyah dengan crosses daripada melepaskan sebarang gol. Saya tak pasti Johor FC akan mengubah banyak corak permainan mereka di separuh masa yang kedua ini. Mereka pasti akan cuba bermain secara hit and run. Dapat 1 gol, paling seronok sekali. Ya, di separuh masa pertama tadi kita dapat lihat Negeri Sembilan memang banyak mengasak kubu pertahanan pasukan Johor FC, di mana serangan demi serangan yang dilakukan oleh mereka itu menyebabkan mereka memperolehi lebih 8 tendangan sudut. 8 Dan ini adalah satu jumlah yang cukup besar. Dan nyata sekali jumlah ini menandakan bahawa memang serangan kerap dilakukan oleh pasukan Negeri Sembilan. Dan pasukan Johor FC pula nampaknya lebih banyak bertahan, membiarkan saja Eddie Helmi berseorangan di bahagian serangan. Pada perlawanan yang terakhir di antara kedua pasukan itu dalam saingan Liga Super, Negeri Sembilan menang 2-1. Syahurin Abu Samah menjadikan 2 gol, Izzadi Khairan gol tunggal untuk Johor FC. Jangan diangkat terlalu tinggi. Jadi sepakan percuma Khairul Anwar yang terpaksa mengisi kekosongan ditinggalkan oleh Rizal Zamri. Memang cukup besar tanggungjawab tersebut. Sekarang ini Aidil, kalau dilihat kepada cara dia pegang bola tu, dia nak rembat terus ni daripada jarak jauh. Syukur juga berada di belakang. Satu kedudukan yang cukup sesuai. Aidil terkena kepada Izzuan Jarudin. Pening tu. Kencang rebatan yang dilakukan oleh Aidil. Teguh Kayum. Aidil semula. Di mana Halim sekarang ini? Ya, Zainal. Sekarang ini kita dapat lihat bagaimana Cheng pula sudah mula turun ke bawah. Dan saya rasa memang tepat ramalan Ya. kita di separuh masa kedua memang Halim dan Syahurin digandingkan di atas. Khairul Anwar. Kunalen. Lemah rebatan dari Syahurin. Bola tersebut sebenarnya intention dari Khairul Anwar adalah untuk merebat terus, tapi Syahurin datang untuk menampan. Dan beliau berjaya juga melakukan cobaan ke arah gol pasukan Johor FC. Dia akan dengan penuh yakin oleh Anis Farun.
Kedua-dua pasukan menghadapi kesukaran untuk mendapatkan jaringan. Padang kemas yang dilakukan oleh Ridwan. Bola berjaya dicuri oleh Aidil. Aidil cuba naik ke atas. Hamsani sudah dapat membaca. Sani Anwar Kamsani, tangkapan daripada sentuhan yang pertama di separuh masa yang kedua ini. Ada dua percubaan berbahaya yang terpaksa diselamatkannya di first half tadi, separuh masa yang pertama tadi. Bahaya. Eddie Helmi dari gerakan seperti inilah dia dapat menjadikan gol di Kuantan. Cari ruang, sempat juga menolak. Oh, Syukur sudah dapat membaca, mengasak. Terus memarahi Sani Anwar Kamsani. Clearance yang kurang cermat tadi. Halim bergerak solo. Halim offside. Syahurin. memang nampak ya gandengan Halim dan Syahurin memang cukup baik. Cekap dan pantas mereka memenuhi kawasan kotak penalti itu supaya setiap ruang berjaya ditutup. Ya. UFC seri 1-1 dengan Kedah kalahkan Perak dan ATM 2-0 di Pasir Gudang. Eddie banyak sangat. Ya. Lambat. Mantap pas. Khairul mintas. Dia ada pingat Bila keadaan Piala begini, Malaysia. Zainal, bila keadaan begini baru saya boleh dikatakan memang Negeri Sembilan rasa kehilangan Rizal. Beliau kadang-kadang bila adanya beliau dalam keadaan sedemikian, beliau berjaya melakukan sedikit lorongan ataupun beberapa gerakan yang baik untuk pasukan Negeri Sembilan. Tempatan kaki kiri yang dapat dilakukan oleh Ridwan. Sekali lagi one touch football di barisan hadapan dilakukan oleh pasukan Johor FC ini. Hantaran pendek, hantaran mudah. Pemain-pemain Johor FC menghantar badan mereka untuk menghalang. Tengku Kayu. Syukur. 9 orang pemain Johor FC berada di bawah. Baik, tampanannya tak dapat keluar. Tapi masih lagi kepada Syukur Adan. Susah sangat nak skor, kata tak apa, bayar try dari jauh. Aidil pun dah naik ke atas. Aidil lagi. Bahaya. Bahaya. Cukup berbahaya dari Izwan Jarudin. Tampanannya dengan Anis Farun sudah salah langkah. Dia yang paling lega sekali. Itu dia. Anis hanya mampu memerhatikan saja. Nasib baik dia menampan bola itu yang kadang-kadang kita dapat lihat Syahurin berada di belakang. Di belakang. Ya. Dia harus menggunakan peluang ini sebaik-baiknya, memecah kacirkan ataupun melari untuk merebut setiap bola. Dari Syukur Adan, Halim nak tampan dahulu, tapi Cantik sempat dia tampanannya. melepaskan rembatan. Zainal, tampanannya itu bagus Zainal. Ya. Tak, saya katakan Ya. tadi kalau boleh volley, tapi Ya. mungkin dia ada taktik tersendiri. Ya. Sayang, tampanan yang kurang kemas dilakukan oleh Firdaus tadi. Cheng. Oh, Kenalan dipersalahkan. Tetapi Halim malam ini berusaha keras. Ini dia tampanan yang saya katakan patut ada volley. Tetapi sebenarnya dia menampan bola itu keluar daripada kawasan Anis. Dan kedudukan yang sebenarnya juga dia merebahkan badan. Di situ saya katakan lepaskan volley. Tapi okeylah. ya, kedudukannya beliau berada dalam kedudukan yang tidak ya. Halim pada Halim. Terima kasih. Bias kepada badan Aziz Zababa tadi.
Dah berusaha habis-habisan sekarang ini. Dia Senang. mencari ruang dari luar kotak penalti. Masukkan Ashraf Ajafi juga memberikan sengat. Tapi belum cukup lagi, belum cukup baik. Belum cukup tajam. Sekali lagi dia dapat melakukan percubaan. Anis terus menghantar mencari Izzaidi. Tugas mudah malam ini untuk Aidil Tengku Kayum. Rahman Zabul juga. Kenapa dia tak naik lagi ke atas? Seperti separuh masa yang pertama. Kunalan nak jadi match winner. Oh, hantarannya Permainan diteruskan. Ashraf. Syukur dah naik atas terus. Dah tinggalkan bahagian pertahanan. Lambungan dari Syukur. Ching. Oh. Ridwan Maon. Mana-mana pun boleh clearance yang dilakukan oleh beliau. Eskunalan cari ruang juga untuk melepaskan rembatan dari Eskunalan. Itu tindakan yang bijak, tindakan yang berani dilakukan oleh pemuda Kajang ini. Memang wajar ya. Memang sepatutnya itulah yang dilakukan oleh Kunalan dalam situasi yang begitu baik dan dalam jarak yang begitu diperlukan untuk beliau melakukan cubaan, namun begitu tersasar dan juga terlalu tinggi. Nurul Azwan Roya dibawa masuk. Anda nak tahu tak menjadi terbanyak untuk UFC dalam saingan liga? Ya. Itulah dia, Nurul Azwan Roya. Ya. 10 gol. Walaupun dia berada di Oh, bawah. Zainal! Itu Ini dia, dia. Izzaidi. Satu kesilapan. Ya. Gol. Gol yang dicari-cari oleh Negeri Sembilan. Kemudian di Joe FC yang mendapatnya. Saya dah bilang. Ya. Negeri Sembilan kita dah harus jangka. batin. Ya, saya dah jangka. Namun begitu pujian kepada Izzaidi. Beliau terus berlari untuk mendapatkan peluang itu tadi. Dan Kita lihat Sani dari Anwar Syamsani. Rizal hantar jauh. Dan kemudian di sini Sani tak perlu keluar. Tak perlu keluar. Beliau tak perlu keluar Tak sebenarnya. perlu keluar. Di situ sebenarnya adalah satu sikap yang berani ditunjukkan oleh Namun, Izzaidi dan kemudiannya dapat menghantar bola ke dalam pintu gol yang sudah ternganga luas. Khairul Ismail akan mengambil sepakan ini. Dapat diselamatkan dengan cemerlang oleh Sani Anwar Kamsani. Itu gol juga sebenarnya. Ya. Kalau dilihat daripada perhatian kami berdua di atas ini, gerak perlahan nanti boleh anda lihat. Okey, dari Khairul memang dicari sudut sebelah kanan. Sepakan penjuru yang keempat. Aidil cuba untuk menghalang, tapi pemain-pemain UFC akan cuba bermain di sudut itulah. Satu lagi sepakan penjuru yang kelima. Menunggu whistle terakhir dari pengadil yang setakat ini hadiahkan 2 kad kuning. Ditumbuk keluar oleh Sani Anwar Kamsani. Tamat permainan Johor FC. Selepas 5 percubaan, berjaya mendapatkan kemenangan yang pertama untuk mereka mengatasi Negeri Sembilan. Tewas dalam saingan Piala FA, tewas dalam saingan Liga Super, dan sekarang menang dalam saingan Piala Malaysia. Jaringan minit 89 oleh Izzaidi Khada untuk membolehkan mereka melangkah selepas ini ke Pasir Gudang dengan penuh semangat untuk mereka mencatatkan sejarah. Izzaidi Khada kita berikan anugerah sebagai pemain terbaik kerana jaringannya memisahkan kedua-dua pasukan. Agak malang bagi Sani Anwar Kamsani. Sepanjang musim anda bermain dengan cemerlang, tetapi malam ini sedikit kesilapan kerana anda keluar daripada pintu gol dan membolehkan pihak lawan menjaringkan gol kemenangan.